Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Sambung Risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 93, perbahasan adat istihadah haid tamyiz. Adat istihadah haid dalam kurungan tamyiz. Kita dah bincang sebelum ni pada muka surat yang ke-90, iaitu adat istihadah. Pada muka surat 90 tu membicarakan tentang adat istihadah yang merujuk kepada kaedah penyelesaian kitaran yang kedua. Setelah berlaku istihadah pada kitaran yang pertama, jika kitaran yang pertama telah berlaku istihadah, iaitu dia menunggu 15 hari 15 malam lah. Hendaklah dia menunggu 15 hari 15 malam, kerana sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka tunggulah dia 15 hari 15 malam. Apabila telah 15 hari 15 malam dan terjadinya istihadah, maka penyelesaiannya menggunakan adat, sebelum tu tamyiz ataupun adah. Jika boleh tamyiz, tamyizlah. Yang mana darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Jika tak boleh tamyiz, maka kaedah penyelesaiannya adalah menggunakan adat, iaitu jumlah hari haid kitaran terakhirnya. Mesti hadam dulu bab tu. Tak hadam bab tu, tak boleh nak masuk bab seterusnya. Jadi apabila kali pertama terjadi istihadah ni, kitaran yang pertama, jika nak tak nak dia terpaksa menunggu sampai hari yang ke-16 untuk kira. Kerana sebanyak-banyak haid adalah 15 hari, maka kena tunggulah maksimum 360 jam. Lepas dah masuk hari yang ke-16 baru buat kiraan. Apabila telah buat kiraan, sama ada adat ataupun tamyiz, tak kisahlah mana satu, maka yang kalau kata tamyiz yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Kalau kata penyelesaiannya guna adat, maka kali terakhir haidnya itulah jumlah hari haid pada bulan itu.
yang dilihat pada jumlah hari haid yang normal pada kitaran sebelum tu, atau kita istilahkan sebagai adah. Dan ada sembahyang yang perlu diqada lah. Maka selain daripada waktu haidnya, sama ada tambis ataupun adat, selain daripada waktu haid adalah istiadah. Oleh kerana dia tunggu sampai hari ke-16 baru buat keputusan, maka pastinya ada waktu-waktu solat yang ketika istiadah tapi dia tak sembahyang sebab dia nak tunggu hari yang ke-16. Maka dia wajib qada. Pada bulan seterusnya, yang mana bulan sebelum tu adalah telah berlaku istiadah tadi, yang ada sembahyang yang perlu dia qada tadi. Pada bulan seterusnya, kalau tengok muka surat 91 dalam masalah ni, 91 dan 92. Pada bulan seterusnya, kalau dia guna kaedah yang sama, iaitu tunggu hari yang ke-16, dan berlaku perkara yang sama, iaitu istiadah, darah berterusan sehingga hari yang ke-16, maka ada lagi dia nak qada. Dan begitulah kalau berlaku tiap-tiap bulan, nayalah dia gitu. Maka ada lagi satu kaedah yang diistilahkan sebagai adat istiadah, iaitu pada bulan seterusnya, yang mana pada bulan sebelum tu telah berlaku istiadah tu, dan penyelesaiannya, kalau kita bagi contoh muka surat 91, adalah penyelesaiannya adat dulu lah, selesai adat dulu. Maka oleh kerana pada ketika dia istiadah, penyelesaiannya menggunakan adat, iaitu katalah contoh 8 hari haidnya pada bulan yang normal, pada bulan itu berlaku istiadah dan dia tunggu pada hari yang ke-16 untuk dia buat kiraan dan tak boleh tamyiz, maka haidnya mengikut adat, iaitu 8 hari mengikut hari normal dia sebelum tu. Maka bakinya iaitu 7 hari wajib qada. Okey. Dan pada bulan seterusnya, mana lagi kuat kaedah tunggu hari ke-16 baru buat kiraan macam pada bulan sebelum, ataupun berkemungkinan akan berlaku istiadah lebih kurang sama, iaitu darah berterusan lebih 15 hari pada bulan itu. Mana lagi kuat kaedah ni? Kaedah iaitu akan berlaku perkara yang sama, lebih kuat. Maka pada waktu tu, oleh kerana dia telah istiadah pada bulan sebelum tu, pada kitaran sebelum tu telah istiadah, maka pada kitaran kali ni kemungkinan untuk berlaku yang sama sangat kuat. Maka ketepikan kaedah tunggu 15 hari. Ketepikan kaedah tunggu 15 hari. Habis tu nak pakai kaedah mana? Kan bulan lepas pakai kaedah tunggu 15 hari, dan akhir sekali penyelesaiannya menggunakan adat. Habis tu macam mana? Tak perlu dah. Oleh kerana pada kitaran sebelum yang ketika berlaku istiadah menggunakan adat, maka jika berlalulah darah yang keluar lebih daripada adat haidnya pada bulan sebelum, mandi terus. Bila berlalunya adat tu, mandi terus, walaupun tak sampai 15 hari lagi. Kerana apa boleh mandi? Kerana berkemungkinan besar akan berlaku perkara yang sama, dan kemungkinan itu diterima syarak. Ini khulasah, ini kesimpulan ni. Ini bukan, tak masuk lagi bab ni, baru kesimpulan. Jadi bila kalau macam tu, maka pada bulan ini berkemungkinan akan berlaku perkara yang sama bila lebih dari jumlah adat. Kalau dalam kes tadi 8 hari, hari ke-9 mandi dah, walaupun tak 15 hari lagi. Sedangkan pada bulan sebelum tu wajib tunggu 15 hari hingga hari yang ke-16. Mandi hari ke-9. Jika darah itu berterusan keluar sehingga hari yang ke-16, maka selesai masalah, tak ada perlu yang diqada kerana dia telah sembahyang siap-siap pada hari yang ke-9. Okey. Itu sedikit khulasah kesimpulan daripada pengajian kita yang muka surat sebelum. Kalau tak faham apa saya sebut tadi, maknanya tidak mengikuti pengajian ni daripada awal muka surat pertama sampai muka surat sekarang 93 dah. Maknanya ada yang ponteng lah tu. Jadi kena tengok balik, kena belajar balik pada muka surat yang sebelum. Sepatutnya kena faham yang tu. Dalam kes tadi, kita bagi contoh penyelesaian istiadah yang berlaku kali pertama tadi menggunakan adat, maka bulan seterusnya sampai jumlah adat mandi walaupun tak sampai 15 hari lagi. Macam mana kalau penyelesaian istiadah pada bulan itu adalah istiadah? Penyelesaian istiadah pada bulan itu adalah tamyiz.
bukan adat, iaitu ada darah kuat dan ada darah lemah. Yang ini agak complicated. Oleh kerana pada bulan itu berlaku istihadah yang dia terpaksa menunggu sampai hari yang ke-16. Setelah hari yang ke-16, tahulah dia bahawasanya dia telah istihadah, yang mana haid dan istihadah telah bercampur. Dan bila dia tengok ke belakang balik, bahawasanya boleh tamyiz, iaitu ada darah kuat dan ada darah lemah, yang mana cukup syarat-syarat tamyiz yang telah kita bincang sebelum ni. Maka penyelesaian pada istihadah yang kali pertama itu, kitaran pertama itu adalah tamyiz. Darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Pada bulan seterusnya, macam mana nak kira? Yang tadi, contoh yang awal-awal, adat senanglah. 8 hari, adatnya, hari ke-9 mandi dah. Macam mana pula kalau tamyiz? Maka mari kita baca. Saya saja buat khulasah kesimpulan tadi, untuk menerangkan tentang, jika tak faham apa saya sebut tadi, ini bukan kelas dia. Maknanya dia ada ketinggalan. Ini bukan medan dia nak faham. Dia takkan faham dah lepas ni jadi apa yang dibincangkan pada muka surat 93. Sebab tu saya ulang balik kesimpulan adat istihadah. Baik, adat istihadah penyelesaiannya, adat istihadah haid penyelesaiannya tamyiz. Pada bulan seterusnya nak buat macam mana? Muka surat 93. Jika penyelesaian istihadah kitaran yang sebelumnya adalah kaedah tamyiz, maka pada kitaran haid seterusnya, saya sebut dah tadi, apabila berlaku pertukaran darah dari darah kuat kepada darah lemah, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya, tanpa menunggu darah melepasi 15 hari 15 malam lagi, seperti mana kitaran sebelumnya. Mari kita buat contoh sikit. Tengok whiteboard. Tengok whiteboard Baik, kita bagi contoh. Contoh yang senang berlaku pada bulan Jun. Darah haidnya normal. Kita ambil lah 8 hari. Haid 8 hari. Normal. Maknanya adat dia lah ni. Adat dia lah. Saja tulis tu. Bulan Julai berlaku istihadah. Bulan Julai berlaku istihadah. Macam mana berlaku istihadah? Julai berlaku istihadah Okey. Oleh kerana pada bulan Julai, iaitu dia bulan sebelum Julai adalah bulan Jun, datang darah kitaran yang sebelum tu. Oleh kerana normal, iaitu 8 hari haidnya, maka pada bulan ini, pada bulan Julai, dia terpaksa menunggu hari yang ke-15 lah. Maka datang darah warna hitam. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil 5 hari je. Hitam. Hari yang ke-6 merah. 7 merah, 8 merah, 9 merah. Maka dia perlu
menunggu juga sampai hari yang ke-15. Sebab apa? Sebab dia mana ada rekod istiadah pada kitaran sebelum. Kerana kitaran sebelum 8 hari, normal. Okey. Jadi kena tunggulah hari ke-11, 12, 13, 14, 15. Masuk hari yang ke-16. Masuk hari yang ke-16, maka kat sini baru wajib mandi. Solat. Kalau bulan Ramadan, puasa dan sebagainya lah. Dan penyelesaiannya pada bulan Julai ni, tengok balik ke belakang. Iaitu ada darah kuat, iaitu hitam 5 hari, 6 sampai 16 merah. Oleh kerana boleh tamyiz, ini kena tengok syarat tamyiz yang kita bincang sebelum ni. Maka haidnya adalah darah kuat. Haid 5 hari hitam. Yang lain adalah istihadah. Hari yang ke-6 sampai hari yang ke-15 istihadah, termasuklah hari yang ke-16 istihadah. Sampai hari ke-16 istihadah. Okey. Cuma hari ke-16 baru dia mandi, solat dan puasa dan sebagainya. Maka dia wajib qada sembahyang sebanyak 10 hari lah. Iaitu qada dia hari yang ke-6 ni sampai hari yang ke-15 kan dia tak solat, maka wajib qada. Qada 10 hari, qada solat lah. Sebab istiadah kan wajib sembahyang. Okey. Kita nak bincang ada istiadah tamyiz ni bukan pada bulan Julai, pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos. Macam mana dia nak buat? Pada bulan Ogos, tengok maka pada kitaran haid seterusnya apabila berlaku pertukaran darah dari darah kuat kepada darah lemah, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat puasa dan sebagainya tanpa menunggu darah melepasi 15 hari 15 malam lagi seperti mana kitaran sebelum. Jadi katalah macam mana saya saya pindah naik atas sekejap. Okey. Jadi pada bulan Ogos, darah contoh darah keluar warna hitam juga hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Masuk je hari yang keempat, merah. Hari keempat merah. Maka pada hari yang keempat dia wajib mandi, solat, kalau bulan Ramadan puasa dan sebagainya lah. Kenapa? Kena tunggu 15 kan? Pada bulan Ogos ni dia telah berlaku, tengok muka surat 93 tu, istilah yang dipanggil adat istihadah haid tamyiz. Adat istihadah haid tamyiz. Ini dia. Bila dapat tamyiz saja, dapat beza sifat darah saja, mandi dah. Jika darah tu berterusan sampai hari 12, 13, 14, 15 sampai hari ke-16, maka hari ke-16 ni tak perlu mandi dah. Dan haidnya betul, mengikut sangkaannya betul, haidnya 3 hari. 3 hari hitam saja. Yang lain adalah istihadah yang merah. Dan perlu ke dia nak qada apa-apa? Tak perlu dah, sebab dia dah mandi pada hari yang ke-4. Kenapa dia boleh mandi hari ke-4? Kerana telah boleh tamyiz. Tapi tamyiz pada bulan Julai 5 hari. Dia tak tengok angka berapa hari. Yang dia lihat adalah
bertukar ataupun boleh tamyiz. Yang kena tengok angka hari perbicaraan kita pada muka surat 91. Adat istihadah haid adat. Adat istihadah haid adat. Adat istihadah haid adat ni iaitu pada bulan sebelum pada bulan, kalau kita ambil contoh ni pada bulan Julai ni tak boleh tamyiz. Maka pakai adat iaitu 8 hari, iaitu tengok bulan Jun. Maka pada bulan Ogos hari ke-9 mandi dah. Itu kalau penyelesaiannya adat. Dalam kes ni penyelesaiannya tamyiz, maka adat tak terpakai. Adat tak pakai pun. Biar je adat kat situ. 8 hari tu. Tak pakai. Sebab apa tak pakai? Sebab bulan Julai dapat tamyiz. Bila bulan Julai dapat tamyiz, yang dapat tahu pada hari yang ke-16, maka pada bulan Ogos dia ada adat istihadah haid tamyiz. Maka boleh tamyiz je. Dia tak tengok angka 8, dia tak tengok angka adatnya 8, tak tengok angka 5 haid mengikut tamyiz, 5 hari mengikut tamyiz pada bulan Julai, tak. Yang ditengok boleh beza sifat darah walaupun berbeza hari. Okey. Dan ada beberapa perincian. Perincian ni agak susah sikit, mari kita baca. Dah faham yang tu? Mari kita baca. Ini kerana kenapa buat gitu? Tak payah tunggu 15. Sebab kan bulan Julai dah tunggu dah. Dah kena qada banyak dah pun. Kan? Ini kerana ianya telah terdapat adat istihadah. Dengan maksud mempunyai kebarangkalian akan berlaku perkara yang sama pada kitaran ini. Kitaran yang sama maksudnya berlaku, boleh tamyiz juga. Boleh tamyiz juga pada kali ini. Buktinya bulan lepas boleh tamyiz. Maka bulan ni pun, bulan seterusnya tu pun kebarangkalian yang sangat tinggi boleh tamyiz. Ya. Jadi tak tunggu 15 hari. Tak tunggu 15 hari. Ianya mempunyai beberapa perincian. Yang ini susah sikit. Beberapa perincian. Yang pertama, jika pendarahan telah berhenti sebelum berlaku pertukaran sifat darah yang kuat kepada yang lemah. Darah berhenti awal sebelum boleh tamyiz, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya tanpa menunggu lagi, kerana telah nyata ianya suci dan bukan lagi perempuan yang mustahadah. Sebab berhenti awal. Okey, macam mana? Mari tengok. Nak pakai contoh yang sama ke? Kita ambil contoh yang lain. Pendarahan yang berhenti sebelum berlaku pertukaran sifat darah yang kuat kepada yang lemah. Okay. Pada bulan yang pertama kali istihadah tu, kita ambil contoh yang sama. 5 hari. Merah, hitam 5, merah. Okay. Maka dia mandi kat sini lah, macam tadi lah kan. Okay. Pada bulan seterusnya, darah datang hari pertama,
hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Ni contoh je ni. Berhenti. Darah berhenti. Darah berhenti. Bila darah berhenti, sedangkan pada bulan ini dia sedang menunggu-nunggu untuk bertukarnya darah kuat kepada darah lemah untuk dia mandi. Sebab dia ada adat istiadah, tengah tunggu tamyiz ni. Tiba-tiba belum sempat apa-apa tamyiz, darah berhenti. Hari keempat, hari kelima ni dah tak ada darah dah. Hari kelima ni hijau ni dah suci dah. Dah suci hari kelima. Maka baca jika pendarahan telah berhenti sebelum berlaku pertukaran sifat darah yang kuat kepada yang lemah, maka hendaklah terus mandi hadas untuk solat, puasa dan sebagainya tanpa menunggu lagi, kerana telah nyata ianya suci dan bukan lagi perempuan yang mustahadah. Maka mandi lah, sebab dia dah clear dah, suci. Mandilah kat sini, mandi solat. Tak payah tunggu ke? Tak tunggu apa, dah suci, nak tunggu apa lagi? Maka pada keadaan ini ianya telah ada adat haid yang baru. Maka adat haid dia sekarang ni, adat haid dia bertukar. Daripada berapa pun tak apalah, adat haid dia 4 hari. Bertukar. Haid dia 4 hari saja. 4 hari. Bertukarlah adat pada 4 hari. Asalnya adat baru. Ya, ada adat baru. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, jika darah berterusan, kita ambil jika darah berterusan, kita ambil contoh satu lagi bagi faham betul-betul. Okey. Ini sama ni. Ini bagi satu contoh. Ni contoh pertama. Ni contoh yang kedua. Contoh yang pertama, darah berhenti pada hari yang kelima, maka mandilah sebab dah berhenti, tak payah tunggu pertukaran darah. Ataupun keluar darah lebih, hari ke-8 masih lagi keluar darah hitam, hari ke-9, maka dia tak boleh lagi, tak boleh mandi, tak boleh apalah. Pada bulan sebelum tu, yang dia guna kaedah tambiz tadi, pada hari yang kelima je, pada bulan sekitaran seterusnya, hari keempat, hari kelima dah berhenti, maka mandi. Pada bulan yang seterusnya, hari ke-9 tak berhenti-berhenti lagi, darah hitam, maka tak boleh mandi lagi. Nak ambil angka 5 ke? Tak. Nak ambil angka 4 ke? Tidak juga. Habis tu, kan sebut tadi, bila adat istihadah tamyiz, bermakna dia kena tunggu pertukaran darah, dia kena tunggu tamyiz lah. Dia bukan tunggu hari yang kelima, hari yang keenam. Dia juga bukan tunggu hari yang keempat pada kerana haidnya pada bulan sebelum 4 hari mengikut tamyiz tu. Habis nak tunggu apa ni? Tunggu tamyiz. Walaupun berbeza hari. Hari ke-9, hari ke-10 masih lagi ada darah hitam. Dia tak boleh lah. Sebab pada ketika ini dia sedang mengamalkan adat istihadah tamyiz. Adat istihadah haid tamyiz. Sekarang ni tengah nak mengamal. Jadi bila adat istihadah haid tamyiz, kena tunggu tamyiz lah, walaupun tak sama angka dengan bulan sebelum, iaitu hari kelima dah berhenti, dan tak sama bulan sebelum lagi, iaitu hari ke-6 dah berhenti. Tak sama, tak kira angka, dia kira tamyiz tak. Apabila hari yang ke-10 masih lagi darah hitam, contoh hari ke-11 masih lagi ada darah hitam, hari yang ke-12 baru bertukar merah, maka mandi kat sini. Walaupun tak sampai 15 hari lagi, sebab adat istihadah tamyiz. Boleh tamyiz, mandi. Tak boleh tamyiz, selagi itu tak boleh buat apa-apa. Okey. Dua contoh lah. Ni contoh pertama,
Ini contoh kedua. Ini contoh pertama, iaitu kurang daripada jumlah hari tamyiz yang dia amalkan bulan sebelum. Ini contoh pertama. Dah berhenti dah. Contoh yang kedua, dia boleh tamyiz lebih daripada jumlah hari haidnya pada bulan sebelum yang diselesaikan menggunakan tamyiz. Ini adalah masalah yang paling susah sekali dalam masalah haid, dalam masalah istiadah, yang paling susah, tapi masih lagi fardhu ain. Yang paling susah. Lepas ni tak ada dah. Lepas ni masuk nifas, habis dah. Sebab tu dia agak susah sikit. Okey. Baca lagi. Maka dalam kes ni, yang kes dia datang pada hari yang ke-12, mandi dah. Hari ke-12 mandi. Sebab tunggu pertukaran darah. Kalau darah tu berhenti pula, contoh darah berhenti pula. Kita bagi contoh darah berhenti. Hari yang ke-11, hari yang ke-12 darah berhenti. Yang tadi darah datang bertukar darah merah. Bertukar boleh tamyiz. Contoh ni pula darah berhenti. Darah berhenti hari ke-12. Maka mandi solat lah kat sini. Samalah. Mandi solat hari ke-12. Contoh yang pertama, darah berhenti pada hari yang ke-5. Kalau kita ambil bulan Jun, atas kali bulan 6. Yang ni bulan 7, ni bulan 8 lah, Ogos. Kita ambil contoh macam tu. Pada bulan 6 terjadinya istiadah, dia kena tunggu sampai hari yang ke-16. Dan dia mandi dan solat pada hari yang ke-16. Dan bila dia tengok ke belakang boleh tamyiz, iaitu darah kuat 5 hari, maka haidnya 5 hari hitam. Pada bulan yang ke-7, bulan Julai, maka dia sedang menunggu-nunggu tamyiz dia, sebab dia ada istiadah tamyiz. Masuk hari ke-4 sampai hari yang ke-5 darah dah berhenti. Darah berhenti sebelum sampai 5 hari haid mengikut bulan Jun. Darah berhenti awal, maka mandilah hari ke-5. Mandi hari ke-5. Okey. Itu satu contoh. Ni bukan bulan 8, silap. Ni bukan bulan 8. Dia 6 dengan 7 je. Okey. Bulan 6 dan bulan 7. Maka dia mandilah hari yang ke-5 sebab darah dah berhenti. Walaupun tak sama jumlah angka pada bulan Jun. Ini pun bulan 7 pula, tapi contoh yang kedua. Baru betul. Yang ni bulan 7 juga. Bulan Julai, tapi bukan contoh ni, contoh. Jika darah bukan dia berhenti hari yang ke-5, tidak. Dia berhenti hari ke-12. Dia berhenti hari ke-12. Maknanya lebih daripada bulan Jun. Bulan Jun hari ke-5 je. Hari ke-6 dah istiadah yang dapat dia tahu pada hari yang ke-16. Maka dia kena mandilah, mandi solat bulan Jun. Ni contoh bulan Julai yang kedua. Contoh bulan Julai yang kedua, yang mana darah tu bila lebih sampai hari yang ke-6, sepatutnya kalau ikut pada bulan Jun, maka hari ke-6 ni dah bertukar merah. Adakah dia perlu mandi? Tidak. Bulan hari ke-6. Kenapa pula? Yang kita nak tunggu bukan hari, iaitu hari yang ke-6 kerana haidnya 6 hari. Tak, yang kita nak tengok adalah tamyiz, sebab penyelesaiannya adalah tamyiz. Maka hari ke-6 ni dia tak bolehlah mandi lagi. Walaupun dah lebih dah hari. Dah lebih hari dah. Mengikut bulan Jun. Sebab yang nak dilihat adalah tamyiz. Sehinggalah tunggu sampai hari yang ke-12. Sehinggalah hari yang ke-12 darah berhenti, tak ada tamyiz sampai ke sudah. Darah berhenti, maka mandi dan solat dan baca mandi dan solat dan dia telah ada haid yang baru lah, iaitu 11 hari. Dia normal lah, dia normal balik. Baik, mari kita baca ya. Yang kedua ni, jika setelah mandi hadas darah berhenti sebelum berlalu 15 hari.
Ini bab lain, yang nombor 2. Ini nombor 2 pula. Jika setelah mandi hadas darah berhenti sebelum berlalu 15 hari, 15 malam, maka telah diketahui dengan yakin bahawa perempuan tersebut bukan lagi seorang mustahadah dan keseluruhan darah yang keluar adalah haid. Ini bermakna mandi hadas, solat, puasa dan lain-lain yang telah dilakukan sebelum itu tidak sah. Maka hendaklah diulangi mandi hadas semula dan qada puasa jika dia telah berpuasa. Seterusnya, soalan yang kedua. Soalan yang kedua, macam mana? Macam tadi juga, okey, berlaku pada bulan Jun, kita ambil lah sama, contoh yang sama. Pada bulan Jun berlaku istihadah, dan kita ambil contoh yang sama bagi tak keliru. Lima hari, hitam 5 hari, kemudian terus merah berterusan sehingga hari yang ke-16, maka mandi di sini, salat hari yang ke-16, dan haidnya adalah hitam 5 hari. Selesai bulan Jun. Yang lain adalah istihadah, dan dia kena qada lah hari yang ke-6 sampai hari ke-15, 10 hari kena qada. Macam tadilah, ulang benda yang sama je. Sebab kita bukan nak bincang ni, kita nak bincang lepas pada ni. Pada bulan yang ke-7, okey, pada bulan Julai, bulan 7, berlaku benda yang sama lah, katalah berlaku benda yang sama. Berlaku tamyiz. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga hitam, hari keempat hitam, hari kelima hitam. Kita ambil contoh lain sikit. Hari ke-6 hitam, hari ke-7 hitam, hari ke-8 hitam, hari ke-9 merah. Walaupun berbeza angka, tapi dia wajib mandi pada hari ke-9, sebab darah dah bertukar, dah boleh tamyiz, mandi, salat, kan? Tiba-tiba hari ke-10 solat. Kalau bulan Ramadan dia puasa lah. Kalau bulan Ramadan, hari yang ke-11 ada lagi darah, dia teruskan solat puasa. Hari ke-13, hari ke-14, kemudian pada hari yang ke-14 adalah darah yang terakhir. Masuk hari yang ke-15, darah dah berhenti. Ini contoh lah. Dan 16 terus berhenti. Maknanya, bila dilihat balik, haidnya cuma 14 hari je. Haid dia 14 hari. Sebab apa pula? Sebab sama ada darah kuat ke, darah lemah ke, jika berhenti dalam masa 15 hari, tak melebihi 15 hari 15 malam, maka semua haid kan, tak kira warna apa pun. Maka ketika itu, iaitu pada hari yang ke-15, terus masuk hari yang ke-16. Pada ketika itu, bila darah berhenti, baru dia dapat tahu, kebarangkalian sangkaan dia bahawasanya hari yang ke-9 adalah istihadah, sebab boleh tamyiz mengikut bulan yang sebelum, iaitu bulan 6, iaitu adat istihadah haid tamyiz tersasar daripada ramalan. Habis itu sepatut jadi macam mana? Kerana dia berhenti dalam masa 15 hari, darah berhenti, maka darah kuat pun tak kira, darah lemah pun tak kira, semua adalah haid semua, rupa-rupanya haid semua. Dan dia dapat tahu pada hari yang ke-15, baru dapat tahu bila darah berhenti. Maka mandi dia tak sah, mandi dia hari ke-9 tu tak sah, solat dia tak sah, puasa dia tak sah kalau bulan Ramadan lah. Jadi mandi dia tak sah, wajib mandi hari yang
15 yang berhenti itulah wajib mandi hari ke-15. Wajib solat mestilah solat hari ke-15. Kerana ternyata rupa-rupanya haidnya 14 hari. Baru dapat tahu bila darah berhenti. Ingatkan sama macam bulan sebelum, rupa-rupanya tak mandi solat. Jika dia ada berpuasa pada hari ke-9, 10, 11, 12, 13, 14 kerana disangkakan tamyiz semacam bulan sebelum, maka kalau hari 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 hari dia wajib qada puasa. Qada puasa. Kalau dia puasalah, puasanya tak sah. Solat tak perlu buat apa. Yang telah dia solat hari yang ke-9 sampai hari ke-14 tu, biarkan je. Tapi wajib mandi sekali lagi. Okey. Tengok, baca balik nombor 2. Jika setelah mandi hadas, darah berhenti sebelum berlalu 15 hari 15 malam, macam contoh tadi, maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya kejap. Jika telah mandi hadas, darah berhenti sebelum berlalu 15 hari 15 malam, maka telah diketahui dengan yakin bahawasanya perempuan tersebut bukan lagi seorang mustahadah seperti bulan sebelum. Dan keseluruhan darah keluar adalah haid sebab dia berhenti sebelum melepasi 15 hari 15 malam. Ini bermakna mandi hadas, solat, puasa dan lain-lain yang telah dilakukan sebelum itu tidak sah, maka hendaklah diulangi mandi hadas semula dan qada puasa jika telah berpuasa. Pada keadaan ini ianya juga telah ada adat haid yang baru. Maka adatnya yang baru adalah 14 hari. Ni adat haid dia. Sebab dah normal balik dah. Seterusnya, jika darah berhenti jika darah berhenti, jika yang nombor 3, jika darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi telah benar-benar berlaku seperti yang dijangkakan. Ni dah sebut dah tadi, kita buat sekali lagi bagi dapat kepahaman yang jitu. Ni bulan 6, bulan Jun, darah datang 5 hari hitam, yang lain merah, tapi dia wajib tunggu sehingga ke hari yang ke-15 kerana tak tahu lagi kan, tak pernah berlaku istiadah lagi, sehingga hari ke-16. Maka pada bulan 6 dia mandi kat sini, solat, dan dia kena qada 10 hari macam tadi, sama je. Pada bulan 7, bulan seterusnya, dia sedang menunggu tamyiz lah, darah datang. Kita ambil contoh lain lah kan. Hari ke-6, sepatutnya hari ke-6 dah bertukar merah dah mengikut bulan Jun, tapi bulan Julai ni dia tak gitu. Hari ke-8, hari ke-9 masih lagi hitam, maka tetap juga tak boleh mandi lagi walaupun melebihi daripada angka bulan Jun, kerana yang dia nak lihat bukan angka 6, angka 5 bukan. Yang nak dilihat adalah tamyiz itu berlaku. Sebab ada isyhadah tamyiz kan. Maka kata kita ambil lah pada hari ke-10. Masuk hari ke-11 baru bertukar merah, maka mandi kat sini, solat. Dan darah berterusan 12, 13, 14, 15, 16. Yes. Bila berterusan 16, maka tak ada perlu buat apa dah. Hari ke-16 ni tak perlu mandi, tak apa-apa dah. Kerana apa? Hari ke-11 punya solat dan mandi sah. Hari ke-12, 13, 14, 15, 16 dan semuanya sah. Sebab apa yang dijangkakan memang benar-benar berlaku. Itu maksudnya, jika darah berterusan melebihi 15 hari 15 malam, maka teruskan beribadah kerana kemungkinan tadi benar-benar berlaku seperti yang dijangkakan. Perhatian.
perlu diingatkan, jika terdapat keadaan yang tidak memungkinkan atau membatalkan kaedah asas tambis, sedang dia menunggu-nunggu, kes tadi, tunggu darah hitam datang hitam, tengah tunggu tambis ni 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tengah tunggu tambis, tiba-tiba luput syarat tambis. Apa maksud luput syarat tambis? Itu kena mengaji lah yang muka surat yang sebelum. Yang tidak memungkinkan atau membatalkan kaedah asas tambis. Maknanya luput syarat tambis lah. Hendaklah kembali kepada hukum asal, iaitu menunggu sehingga melepasi garisan sebanyak-banyak haid untuk membuat keputusan. Maka katakanlah darah hari ke-11 bertukar merah, hari ke-12 masih lagi merah, maka dia mandilah macam tadi kan, hari ke-11 mandi dan solat. Tiba-tiba hari ke-13 hitam balik. Dah kacau dah. Sedangkan dia mandi hari ke-11 sebab dia sangka lepas hitam merah lah, macam tu aja. Sekali keluar balik hitam, maka terpaksa guna kaedah-kaedah lain. Kaedah asas tambis tak boleh pakai dah. Nak kaedah kapik ke kaedah yang lain-lain lah. Maka waktu ni dia tak boleh solat, haram solat balik. Habis tu nak buat apa ni? Tunggu sampai hari yang ke-16 untuk buat keputusan balik lah. Kira sama ada yang tambis ke adat ke, kira balik lah. Ketunggu kembali kepada hukum asal, iaitu adat istiadah tak boleh pakai dah. Sebab tiba-tiba datang hitam balik. Beli hitam balik, dia ada kaedah lain. Contohnya hitam balik 14, 15, 16, semua hitam. Maka haidnya adalah hitam yang pertama. Itu kaedah lain, kita dah mengaji dah ni sebelum muka sebelum. Ataupun mungkin akan datang hari yang ke-15 ni merah balik ke? Kat sini pula merah hari 15. Maka dia ada kaedah-kaedah lain menggunakan adat dan sebagainya. Ataupun mungkin darah hitam keluar daripada hari pertama direct, hari ke-11 pun hitam, 12 pun hitam, 13 hitam, 14 hitam, dia tunggu bila nak tambis ni. 15 pun hitam, masuk 16 hitam. Kan luput syarat tambis. Yang tu memang kena tunggu hari ke-16 lah. Tak mandi-mandi. Jadi jika tiba-tiba sedang dia menunggu tambis, tiba-tiba dah jadi macam tak boleh nak pakai tambis, iaitu yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Sebab mungkin darah keluar 3-4 jenis darah. Mungkin kuning kat sini, tiba-tiba kuning kat sini. Kuning hari yang ke-6, hari yang ke-7, keluar pula merah hari ke-8, hari ke-9 hitam balik, hari ke-10 merah dan sebagainya. Kan dah jadi ganggu syarat tambis seperti mana bulan Jun. Maka macam mana? Macam mana nak buat? Tunggu je hari ke-16, lepas tu selesaikanlah. Sekarang ni kaedah adat istiadah, adat istiadah adalah ini kena faham ni. Adat istiadah adalah satu kaedah simple, iaitu apabila telah berlaku istiadah dan bulan seterusnya berkemungkinan besar akan jadi benda yang sama. Kalau tambis pada bulan 6, bulan 7 pun akan berlaku istiadah dan tambis juga. Tiba-tiba tak jadi macam tu, dah agak huru-hara sikit darah yang keluar, yang bukan menggunakan kaedah-kaedah lain, bukan kaedah tambis normal, kaedah lain dah jadi. Maka waktu tu batalkan adat istiadah tambis, itu aja. Sebab hukum asalnya adalah tunggu sampai hari yang ke-16. Adat istiadah, hukum asal adalah tak kira lah macam mana pun, hari ke-16 baru buat keputusan kan. Setelah lebih 360 jam, setelah lebih 15 hari, masuk hari ke-16 baru buat keputusan. Itu hukum asal. Adat istiadah ni cuma satu cabang yang kecil, yang mana kebarangkalian akan berlaku benda yang sama. Maka mandilah apabila telah berkemungkinan akan berlaku yang sama pada bulan sebelum,
sama ada tamyiz atau adat. Tiba-tiba jadi lain. Maka kembali hukum asal. Tak ada adat istiadah lah. Tak ada adat istiadah. Tak ada dah. Habis tu, hukum asal lah. Hukum asal kan tunggu hari sampai ke-16. Macam tu. Jadi maknanya adat istiadah ni adalah kerana untuk menyelamatkan seseorang itu daripada tiap-tiap bulan kena qada. Tiap-tiap bulan jadi istiadah, maka tiap-tiap bulan kalau tunggu sampai hari ke-16, maka tiap-tiap bulan lah perlu diqada. Dah lah dia istiadah. Kemudian pula istiadah mazhab Syafi'i satu qada, satu wuduk. Punyalah susah, nak qada punyalah banyak. Satu solat, satu wuduk. Satu solat, satu wuduk. Dan berlaku pula tiap-tiap bulan. Kan menyusahkan dia. Maka kaedah ini timbul kerana untuk menyelamatkan dia supaya hanya bulan yang kali pertama tu je yang tunggu 15. Yang kedua, jika jadi yang sama maka dia tak perlu qada dah. Sebab dia dah mandi siap-siap. Tapi kalau dah kata huru-hara sikit je, jadi bertukar sikit, dah tak tahu nak tamyiz ke, tamyiz ni lain lah, ni bukan tamyiz, ni kapik ni atau macam mana kan, keadaan kita mengaji sebelum ni. Kan? Maka waktu tu stop ada istiadah. Habis tu kembali hukum asal, tunggu 15. Tunggu masuk 16. Okay. Itu point dia. Kat situ aja. Habis kalau darah yang datang balik cukup 24 jam ke tak cukup ke, itu cerita lain dah, tu tak nak masuk. Itu pengajian kita yang lepas. Itu pengajian lepas. Macam mana abul hitam, darah hitam datang darah kuat, darah lemah datang darah kuat balik melepasi 15 hari. Darah yang kedua hitam tu lebih pula 15 hari dan sebagainya. Itu pengajian lepas, itu muka surat lepas. Itu tak nak cerita yang tu. Kita nak cerita adat istiadah saja pada muka surat ini. Iaitu bila adat istiadah tak boleh terpakai kerana sangkaan pada awalnya akan berlaku sama, tiba-tiba tak sama, dia jadi guna kaedah lain, maka stop adat istiadah, kembali hukum asal, tunggu hari ke-16. Simple. Itu aja pengajian untuk muka surat ni, untuk pengajian ni. Jangan masuk bab-bab lain lah. Kesimpulannya, kewajipan untuk mandi hadas bagi perempuan mustahadah menggunakan kaedah tamyiz, adat istiadah tamyiz, terbahagi kepada 3, iaitu kitaran yang pertama, mandi hadas ketika melepasi garisan 15 hari 15 malam. Yalah, untuk kali pertama ni kena tunggu, nak tak nak tunggu 15 hari 15 malam. Kitaran yang kedua, ni ada istiadah ni, ada istiadah tamyiz. Kitaran yang kedua, sedang menunggu-nunggu tamyiz tadi, mandi hadas ketika berlaku pertukaran darah kuat kepada darah lemah. Okey. Yang ketiga, maka bertukar je darah kuat kepada darah lemah, mandi. Yang ketiga, bukan kitaran ketiga, yang ketiga, poin yang ketiga, wajib mandi hadas setiap kali suci. Sama ada kitaran pertama atau kedua. Iyalah, janji suci mandi. Kitaran pertama yang dia nak tunggu 15 hari dulu kan, darah keluar, boleh tamyiz ni. Walaupun boleh tamyiz, kitaran pertama. Walaupun boleh tamyiz, tapi belum lebih 15 hari lagi. Jadi tak pedulilah. Maka tunggulah 15 hari 15 malam. Sebelum 15 hari 15 malam, tiba-tiba darah berhenti, maka mandi lah. Itu kata wajib mandi setiap kali suci. Sama ada kitaran pertama atau kitaran kedua. Jika berlaku kitaran pertama untuk istiadah dan penyelesaiannya tamyiz, kitaran seterusnya sedang menunggu-nunggu untuk tamyiz, tiba-tiba darah berhenti, mandi je. Suci je, mandi je. Ataupun setelah berlaku pertukaran darah pada menunggu adat istiadah tadi, berlaku pertukaran darah, boleh tamyiz, maka mandi siap-siap, mandi. Tiba-tiba sedang menunggu hari yang ke-15, darah berhenti sebelum hari yang ke-15, mandilah, sebab suci dah. Bila suci je mesti mandi. Dalam masalah ni ada 3. Ini adalah perbahasan yang paling susah dalam fardu ain. Fardu kifayah banyak lagi susah pada ni. 3 kali ganda lagi susah pada ni. Yang ini yang fardu ain maksimum dah, tak lagi dah, tak ada dah.
Dapat selesai yang ini, maka selesailah fardu ain sebanyak 94 muka surat. Fardu ain selesai kalau faham yang tadi. Dan ada beberapa persoalan yang timbul daripada adat istihadah tamyiz ni. Yang itu saya tak sertakan sebab dia akan takut lebih bercelaru. Dia memang akan timbul beberapa persoalan berkaitan dengan adat istihadah tamyiz. Adat istihadah adat senang aja, itu tak ada timbul soalan apa-apa. Yang bab ni dia ada sikit beberapa perkara yang akan timbul persoalan bila kita cuba-cuba buat masalah. Yang itu kena masuk perbahasan fardu kifayah lah. Tapi untuk fardu ain setakat itu saja. Pada muka surat 95 saya tulis apa tau? Kallimun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah pada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Dengan maksud, jika akal manusia tu, kalau kita cerita ni tak sampai tahap tu, jangan cakap lah. Maksudnya lebih daripada ni lah, tak perlu kita bagi tahu dia. Lebih daripada pengajian ni, yang ini kena bagi tahu walaupun dia tak sampai, tetap juga wajib belajar sebab fardu ain kan. Jika lebih daripada 93 muka 94 muka surat ni, kita tahu dan ada soalan orang tanya dan mungkin kita nak mengajar akan datang nanti, maka tak perlu terang. Sebab jika kita tak perlu terangkan kerana kita yakin atau kita dapat kenal pasti bahawasanya tak boleh pergi lah. Cerita pasal cerita pasal mencukupkan baki suci pun pening. Ini kan pula nak masuk bab lebih daripada tu. Maka sekadar bagi jawapan tanpa perlu menerangkan tentang sehingga tahap tu. Malah dalam masalah adat istihadah tamyiz, adat istihadah adat. Ni adat istihadah tadi daripada muka surat 90 sampai muka surat 94. Okey. Daripada adat 90 sampai 94. Sampai 94 ini gini, jika dalam menerangkan tak boleh pergi adat istihadah 90 sampai 94 ni, tak boleh juga sampai, maka pakailah pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, iaitu tak pakai adat istihadah, sama ada adat istihadah adat ataupun adat istihadah tamyiz, tak pakai. Jadi macam mana kalau tak pakai? Tunggu ajalah hari yang ke-16. Bulan lepas istihadah dah, penyelesaiannya adat. Habis bulan ni tunggu jugalah 16. Qada lah banyak. Bulan lepas dah berlaku istihadah, penyelesaiannya tamyiz. Bulan ni macam mana? Tunggu je lah 16. Silap-silap tamyiz lagi sekali. Silap-silap mungkin dah berhenti. Tunggu aja, kembali kepada hukum asal. Jadi ada kelemahan dia lah, dan kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dia jika berlaku tiap-tiap bulan gitu, berlambat-lambat lah dia kena qada dalam keadaan istihadah tadi. Sebab dia tunggu hari ke-16, tunggu hari 16, tunggu 16. Kelebihannya adalah tak payah mengaji dah, tak payah pening-pening kepala adat istihadah. Tunggu je hari yang ke-15, hari ke-16. Tunggu je melebihi sebanyak. Tunggu je melebihi sebanyak-banyak. Senang itu tak? Senang belajar. Dari segi amalan nanti, kalau berlaku tiap-tiap bulan, banyak nak kena qada tu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi kalau rasa-rasa tak dapat sampai ke tahap itu, maka kallimun nas ala qadri uqulihim. Berbicaralah pada manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Habis tu macam mana? Tak payahlah ada istihadah ni. Kau tunggu je lah hari ke-16. Lepas tu kira macam biasa. Kira macam biasa macam mana? Kembali kepada hukum adat ataupun tamyiz tadi. Tamyiz atau adat. Jika boleh tamyiz, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istihadah. Jika tak boleh tamyiz, adat. Tapi bulan lepas dah gitu dah. Tunggu juga tiap-tiap bulan. Walaupun tiap-tiap bulan berlaku. Cuma tu lah, ada risiko lah. Risikonya akan banyak nak kena qada. Tak boleh pakai pendapat yang kedua. Habis. Wallahu a'lam. Habislah bab haid. Habis bab haid.
Kalau ikuti daripada muka surat pertama sehingga muka surat 95, maksud 96, 95, tanpa ada satu muka surat pun yang tak faham, tetap fahamkan juga. InsyaAllah tak ada masalah, boleh faham. InsyaAllah kita masuk pengenalan asas pengertian nifas pada bahasa dan istilah syarak. Lepas ni tak bincang pasal haid dah. Masuk bab nifas akan datang. Muka surat 96. Wallahu alam. Selain tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.